kita bersua kembali untuk soalan seterusnya. Okey, sekarang kita tengok soalan 5. Okey, Raja 5 menunjukkan dua jenis tumbuhan iaitu tumbuhan P dan tumbuhan Q. Okey, soalan dia, nyatakan ciri-ciri tumbuhan P dan Q untuk melindungi diri daripada musuh. Okey, ciri-ciri yang dimaksudkan di sini adalah cara istimewa tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Okey, di sini cikgu ada sertakan nota. Ciri-ciri tumbuhan yang dimaksudkan adalah seperti berduri, berbulu halus, bergetar, beracun dan mengeluarkan bau. Jadi kamu perhatikan gambar raja ini, kamu kaitkan dengan ciri-ciri yang cikgu nyatakan di sini. Okey ya. Jadi ada contoh yang cikgu bagi di sini, nota untuk sebagai imbas kembali ya pengetahuan yang telah kita pelajari. Cikgu sertakan nota di sini. Okey. Jadi kamu isikan maklumat itu berdasarkan nota ini, sesuaikan dengan ciri-ciri yang ada pada tumbuhan tersebut. Okey. Soalan 5B, maklumat berikut menunjukkan kaedah pancaran yang digunakan untuk memastikan kemandirian spesies. Ya, kemandirian spesiesnya. Okey, pancaran bermaksud penyebaran. Padankan kaedah pancaran dengan tumbuhan yang betul. Okey. Okey, soalan 5C, nyatakan satu kepentingan tumbuhan kepada manusia. Maksudnya apa kebaikan tumbuhan kepada manusia. Okey. Jadi apa kebaikan dia? Kamu cari. Jadi tumbuhan itu sebagai sumber apa kepada manusia. Satu clue yang cikgu boleh suruh kamu berfikir adalah gas. Gas yang kita sedut hari-hari itu gas apa? Okay. Kalau tak ingat lagi gas itu, kamu ingat kaitkan dengan proses fotosintesis. Hasil daripada proses fotosintesis, gas apa yang dikeluarkan. Jadi gas itu adalah sumber kepada manusia. Apa nama sumber gas itu? Okay, namakan. Okay, sumber yang kedua kamu boleh bagi tentang apa yang kita makan hari-hari. Juga datang daripada sumber itu. Apa nama sumber itu? Selain daripada sumber yang kita nyatakan tadi, kamu boleh bagikan sumber lain. Ataupun kamu ada idea, bagi saja sumber yang kamu fikir, tuliskan jawapan. Kalau dia logik, cikgu boleh terima. Okey? Okey, soalan 6 kita tengok. Jadual 6 menunjukkan beberapa jenis kaedah yang digunakan untuk membajak sawah padi. Beberapa jenis kaedah bermaksud kaedah ini ada berbagai, berubah ataupun tidak sama. Jadi kalau dia berubah, tidak sama atau berbeza, yang itu dikenali sebagai pemboleh ubah manipulasi. Okey, masa yang diambil untuk membajak sawah padi adalah keputusan akhir. Jadi kita sudah semestinya ruangan itu adalah untuk pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita tengok kaedah sana. Dia ada 3 jenis kaedah. Okey, iaitu kaedah cangkul, kaedah lembu dan kaedah traktor. Jadi masa dia kita tengok, kalau yang kaedah cangkul paling lama 30 hari. Dan yang traktor hanya mengambil masa 1 hari. Bermaksud yang paling cepat ataupun yang paling singkat. Okey, soalan 6. 6A, berdasarkan jadual 6, tuliskan satu pemerhatian. Okay, cara menjawab dia ialah senang saja, mulakan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Masa yang diambil untuk membajak sawah padi menggunakan kaedah apa? Okay. Kaedah yang dimaksudkan di sini adalah kaedah cangkul, kaedah menggunakan lembu ataupun kaedah menggunakan traktor. Okay. Jadi selepas kamu pilih, spesifikkan dia, khususkan dia kepada satu saja. Contohnya kalau kamu nak ambil traktor. Okay. Masa yang diambil untuk membajak sawah padi menggunakan traktor, masa dia macam mana? Adakah yang paling singkat? Adapun yang paling lambat. Macam itulah cara kamu menjawab soalan pemerhatian. Okay, tadi kamu sudah perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan. Cikgu ulang lagi. Cara menjawab pemerhatian, mulakan dengan pemboleh ubah bergerak balas, iaitu masa yang diambil untuk membajak sawah padi menggunakan kaedah. Kaedah apa? Ada 3 jenis kaedah di sana. Okay, contohnya kalau kamu nak guna kaedah traktor, tulislah menggunakan kaedah traktor adalah yang paling macam mana? Yang paling kalau kaedah traktor, kamu tengok dia punya hari, masa dia. Kalau cepat, tulis cepatlah, singkat. Okay, kalau dia lambat,
tulis yang paling lambat ataupun yang paling perlahan. Macam tu. Okey. 6B, berikan satu inference untuk jawapan kamu di 6A. Okay. Contohnya kalau kamu kata 6A tadi, traktor mengambil masa paling singkat. Contohnya lah. Okay. Jadi, B itu dia mesti ada kaitan dengan ini. Mengapa kamu kata traktor itu mengambil masa yang singkat? Bagi alasan kamu. Traktor mengambil masa yang kaedah traktor mengambil masa yang singkat kerana, jadi soalan inference mulakan dengan pemerhatian juga. Mulakan dengan pemerhatian. Kaedah traktor, contohnya lah, kaedah traktor mengambil masa paling singkat kerana apa? Bagi alasan kamu. Okey. Soalan 6C, padankan pemboleh ubah berikut dengan maklumat yang betul dalam penyiasatan ini. Okey, 2 markah. Dia ada 3 jawapan, pilih. Okey. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi, cikgu sudah bagi clue dengan kamu. Kalau dia berubah, tidak sama, berbeza, itu adalah manipulasi. Malar, yang ini malar bukan gerak balas. Perhati betul-betul. Malar bermaksud pemboleh ubah yang tidak berubah, yang kekal, yang sama. Jadi kamu cari apa di sini. Okey, 2 markah di sana. Dia ada 3 tapi jangan tanda 3, dia pilih 2 saja. Okey. Soalan 6D, masa yang diambil untuk sampai ke destinasi dipengaruhi oleh kelajuan kenderaan. Berdasarkan pernyataan di atas, tuliskan satu hipotesis. Sebelum kamu jawab soalan hipotesis, kamu tengok cikgu tandakan warna merah ini. D. Kalau dia mulakan perkataan dipengaruhi, bermaksud ini adalah gerak balas. Dan ini adalah manipulasi. Tetapi kalau soalan itu, kenyataan itu dia tukarkan di itu kepada mempengaruhi. Kalau dikata mempengaruhi, manipulasi berada di depan, gerak balas berada di belakang. Okey. Okey, untuk soalan 6D, kenapa cikgu kata ini penting? D dengan penting sebab ia akan membantu kamu menentukan pemboleh ubah, bergerak balas dan manipulasi. Nanti kalau saya tak tekankan ini, nanti kamu cari PB dengan PM tu salah. Kalau salah, di sini cara menjawab juga salah. Okey? Kalau kita tengok di sini, kalau dipengaruhi, PB dia adalah berada di depan. Jadi perkataan ini kamu tak boleh guna sebagai pemboleh ubah manipulasi. Sebab dia mula dengan D, ini adalah gerak balas. Yang manipulasi dia berada di belakang. Jadi bila kita jawab soalan hipotesis, kita mesti tentukan pemboleh ubah manipulasi di depan ini dulu. Barulah gerak balas. Sebab itu kadang-kadang ramai pelajar akan terperangkap di sini dengan perkataan D dan mem. Okay, kalau kamu tengok mempengaruhi, PM dia berada di depan, PB berada di belakang. Okay, jadi ini adalah clue untuk membantu kamu menentukan kedudukan pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, teknik menjawab dalam kamu boleh gunakan semakin, ini kata penghubung bertambah atau berkurang. Okay, kalau kamu nak gunakan semakin bertambah, okay, bertambah. Ini adalah manipulasi. Okay. Semakin bertambah kelajuan kenderaan. Kalau kelajuan kenderaan bertambah, semakin macam mana masa dia. Semakin macam mana masa dia. Adakah masa dia bertambah ataupun berkurang. Okay. Contohnya, semakin bertambah kelajuan kereta, semakin berkurang masa yang diambil untuk sampai ke destinasi. Ini kalau kamu gunakan bertambah kelajuan, jadi masa dia berkurang. Tapi kalau kamu juga boleh gunakan semakin berkurang kelajuan kereta, kalau dia berkurang kelajuan kereta, macam mana dengan masa yang diambil? Adakah dia bertambah ataupun berkurang? Soalan 7, seorang murid menjalankan satu penyiasatan dengan menolak kereta mainan pada permukaan yang berbeza. Kemudian dia mencatat masa yang diambil untuk kereta mainan berhenti bergerak. Jadual 7 menunjukkan hasil penyiasatan. Okey, ini jadual dia. Okey, kereta mainan. Okey.
Ya, saya gariskan ada sebab dia. Kemudian permukaan yang berbeza. Okey, permukaan berbeza maksudnya dia adalah pemboleh ubah yang tidak sama, yang berubah ataupun yang berbeza. Jadi yang itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, masa yang diambil untuk kereta mainan seperti yang cikgu gariskan berhenti bergerak sama juga dalam yang tercatat dalam jadual ini. Okey, permukaan dan masa. Soalan 7A, berdasarkan keputusan penyiasatan dalam jadual 7, nyatakan satu pemerhatian. Okey, seperti yang telah kita jawab soalan yang selepas, saya gunakan pemerhatian khusus. Kalau masih tak tahu tentang pemerhatian khusus, boleh rujuk teknik menjawab soalan cikgu pada YouTube. Ada cikgu buat di sana, boleh rujuk balik di sana. Okey, jadi bila jawab soalan pemerhatian, mulakan dengan pemboleh ubah bergerak. Balas, mulakan dengan keputusan akhir, iaitu masa yang diambil oleh kereta mainan bergerak pada, kita khususkan pada permukaan apa. Okey, pemboleh ubah manipulasi merujuk kepada permukaan. Okey, khususkan permukaan apa. Contohnya, masa yang diambil untuk kereta mainan bergerak pada permukaan X. Masa dia 8 kan? Jadi 8 itu cepat atau singkat? Singkat atau lambat? Singkat atau lambat. Ataupun kamu nak ambil X pada permukaan X adalah yang paling lambat ataupun singkat. Macam tu. Okey? B ya, apakah tujuan penyiasatan ini? Okey, teknik dia mesti hafal ini ya, untuk menyiasat hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas, PB ya. Okey, macam mana kita tahu? Kita tengok sini. Ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah manipulasi kerana permukaan. Permukaan ini adalah permukaan yang tidak sama. Sebab dia kata berbeza. Permukaan yang berbeza. Bila kamu jawab untuk soalan tujuan, kamu tak boleh letak permukaan. Kamu letak jenis permukaan. Sebab dia berbeza. Tulis jenis permukaan. Okey? Kemudian dengan masa yang diambil untuk kereta mainan berhenti bergerak kurungan saat. Soalan C, apakah yang ditetapkan pemboleh ubah dimalar dalam penyiasatan ini? Okey, yang dimalar ini maksudnya sama ataupun kekal. Kalau kamu tengok dalam keterangan ini, sebab itu bila kita jawab soalan jangan lupa untuk gariskan semua perkataan ini sebab dia penting. Kadang-kadang clue bagi sesuatu jawapan ada terdapat di sini. Okey, contohnya kereta mainan. Soalan cikgu, adakah kereta mainan ini berubah ataupun sama? Daripada awal hingga akhir kamu gunakan benda yang sama. Kalau dia sama, bermaksud bolehlah masukkan dalam soalan pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Soalan D ya, apakah permukaan X dan Y jika murid menggunakan kayu, kaca dan padang rumput untuk menjalankan penyiasatan? Jadi soalan ni kalau tidak diteliti dengan betul-betul, dia juga boleh memerangkap. Okey. Kamu tengok kalau dia bagi kayu, kaca dan padang rumput, yang perlu kita fikir ialah murid. Yang ini adalah murid yang menjalankan. Selalunya kita menjalankan eksperimen, kita ambil sesuatu yang mudah. Mudah ataupun senang didapati, senang dijalankan. Okey, jadi di sini mana yang kamu pilih? Antara kayu atau padang rumput? Okey, semestinya satu itu adalah yang licin dan satu itu adalah yang kasar. Sebab kita nak menunjukkan tentang pergerakan kereta mainan. Selalunya lah, dia merujuk pada jenis permukaan yang kita nak kaji ya. Okey, sama ada kayu, ni antara dua ini. Mana yang selalu orang akan guna? Adakah padang rumput ataupun kayu? Kemudian kaca semestinya ada. Sebab dia licin. Satu licin, satu kasar. Okey. Soalan E ya. Soalan 7E, mengapakah tangan menjadi panas apabila kita menggosok kedua-dua belah tangan dalam cuaca sejuk? Okey, yang ini bila kita gosok tangan, kita akan rasa panas sebab itu ada kaitan dengan daya geseran. Jadi untuk cari jawapan ini, kamu ingat tentang kesan daya geseran. Bagi satu contoh kesan daya geseran di sini. Okey, bagi soalan 8, kita baca.
Raja 8 menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk memerhatikan perubahan panjang bayang-bayang sebatang kayu dari pagi hingga petang. Okey, jadi untuk soalan ini sebab dia tidak ada jadual, yang pertama kali yang harus kita tentukan ialah pemboleh ubah, manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, bila kita jawab soalan, pastikan kita gariskan isi penting sebab kadang-kadang clue bagi suatu jawapan dia terdapat dalam keterangan ini. Jadi rajin-rajinlah untuk menggaris seperti cikgu ini. Okey, untuk pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah bergerak balas sudah ada di sini. Yang cikgu gariskan iaitu panjang bayang-bayang. Panjang bayang-bayang itu adalah keputusan akhir. Jadi kita tulis sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Okey, sekarang masalahnya ialah kita nak menentukan mana satu pemboleh ubah manipulasi. Okey, cara dia ialah, jangan tengok ini sebab ini sudah merujuk kepada panjang bayang-bayang. Jadi langkah kedua ialah cari maklumat. Yang kedua ini selain daripada panjang bayang-bayang, jadi kita lihat ini. Dari 7,5, 10,5, 1,5, 4,5. Jadi masa dia adalah berbeza. Jadi kalau masa dia berbeza, maklumat ini boleh dijadikan sebagai pemboleh ubah manipulasi, iaitu masa. Okey. Sekarang kita tengok soalan 8A. Sebab itu cikgu kata, untuk menjawab soalan ini, kita mesti menentukan jenis pemboleh ubah dulu. Sebab pemboleh ubah itu akan digunakan untuk setiap soalan di bawah nanti Okey, contohnya soalan tujuan, teknik dia untuk menyiasat hubungan di antara PM. Okey, PM yang kamu isikan di atas ini tadi yang cikgu sebut tadi, tuliskan di sini, kamu tulis sendiri. Lepas tu masukkan di bawah sini dengan pemboleh ubah bergerak balas merujuk kepada ini. Okey. Okey, kita tengok soalan 8B Apakah corak perubahan panjang bayang-bayang dari pagi hingga petang? Okey, untuk menjawab soalan corak, teknik dia ialah kamu gunakan perkataan ini. Kalau gunakan bertambah, pasangan dia berkurang. Kalau kamu guna meningkat, pasangan dia menurun. Tapi jangan tulis terus di sini Kamu kena rujuk kepada gambar raja di atas. Okey, kita tengok. Okey, daripada pukul 7, 10.30 hingga 1.30, kita tengok panjang bayang-bayang dia semakin pendek. Kalau panjang bayang-bayang semakin pendek, kamu kena tulis berkurang. Jangan letak berkurang kemudian. Tak boleh letak berkurang, letak koma dulu. Kemudian kita tengok pukul 4.30. Okey, 4.30, bayang-bayang itu memanjang balik. Kalau dia memanjang balik, tulis bertambah. Tak boleh tulis berkurang kemudian bertambah. Tak boleh Jadi hanya gunakan berkurang. Soalan C. Berdasarkan Raja 8, bina satu carta palang. Okey, carta palang cikgu sudah lukis. Ini adalah contoh carta palang. Yang ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Maklumat nama manipulasi itu. Apa manipulasi yang kamu tulis di sini? Tuliskanlah di sini. Gerak balas boleh tulis di ruangan. Ini sebab ruang tak cukup, sepatutnya kamu tulis di atas ini Ini perkataan tu tulis di atas ini untuk bergerak balas. Okey, untuk carta palang, cikgu ada bagi satu contoh di sana. Okey, panjang bayang-bayang. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Tulis di atas cm. Kalau kamu letak cm di sini, jadi di sini tak payah letak cm lagi. Okey. Yang ni 4, 10, 20 adalah kita rujuk kepada panjang bayang-bayang yang ada dalam gambar raja jadual ini. Okay, kita tengok dia sini walaupun dia mula dengan 20, 10, 10, 4, kamu tak boleh kerana ini kerana dia pukul 7, saya mesti mula dengan 20. Tak boleh Dalam carta palang, bila kamu susunlah dengan nombor yang paling kecil dulu. 4, 10, 20. 10 ada dua sini, hanya tulis sekali saja. 4, 10, 20. Okey, tengok di bawah sana. Okey 4, 10, 20. Macam tu kamu tulis. Kemudian masa dia 7.30, 10.30, 1.30 dan 4.30. Okey, 4.30 dalam PM dengan
kena tulis sebab dia tidak sama. Sebab saya tak cukup ruang, jadi kamu sendiri tuliskan. Okey. Cara menulis dia 7,5, kamu tengok 7,5 kalau ikut dalam jadual itu panjang dia adalah 20 cm. Okey, gariskan sampai 20 cm. Okey. 10,5 berapa? 10 cm. Kamu sendiri tanda. Kemudian 1,5 adalah 4 cm, tanda sendiri, dan 4,5 10 cm, tanda sendiri. Itu cara kamu jawab, cara kamu membuat carta palang. Okey, untuk soalan D, 8D, nyatakan hubungan antara kedudukan matahari dan arah bayang-bayang. Okey, dalam selalu kita jumpa soalan hubungan, kita boleh gunakan semakin, tetapi tidak semua soalan boleh gunakan semakin. Dalam situasi ini, soalan ini tidak sesuai untuk menggunakan semakin kerana bahagian gerak balas dia, pemboleh ubah panjang bayang-bayang dia, bergerak balas itu tidak menunjukkan penurunan yang sama dan peningkatan yang sama. Jadi untuk situasi soalan ini kita boleh gunakan jika dan maka. Andai kata soalan tu tidak boleh menggunakan semakin, kita masih ada cara lain, iaitu kita gunakan jika dan maka. Nyatakan hubungan antara kedudukan matahari dan arah bayang-bayang. Jadi kedudukan matahari adalah pemboleh ubah manipulasi PM dan arah bayang-bayang adalah pemboleh ubah bergerak balas. Contohnya, kalau kamu tengok sini kedudukan matahari adalah PM dan arah bayang-bayang adalah PB. Jadi cara menjawabnya, jika kedudukan matahari. Kita tengok gambar. Seperti mana yang kita tahu, konsep terbit matahari adalah berada di sebelah timur. Jika kedudukan matahari berada di sebelah timur, maka bayang-bayang dia berada di sebelah barat. Itu cara kamu jawab. Sebab matahari terbit di sebelah timur, jadi bayang-bayang dia akan jatuh di sebelah barat. Dia mesti bertentangan. Jika kedudukan matahari berada di sebelah barat, timur, jika kedudukan matahari berada di sebelah timur, maka arah bayang-bayang berada di sebelah barat. Soalan terakhir, ramalkan panjang bayang-bayang pada jam 6 petang. Untuk jawab soalan ini, kamu mesti rujuk kepada carta palang yang kamu buat tadi. Jawapan ini kamu tulis dalam ukuran cm. Jadi itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita akan jumpa lagi di chapter 4. Di chapter 4 nanti cikgu akan tuliskan semua jawapan daripada soalan 5 hingga soalan 8. Okey, itu saja pembelajaran kita hari ini dan kita akan jumpa lagi di next chapter kita, iaitu soalan-soalan berikutnya. Jangan lupa untuk terus menonton channel ini.